Okay, right. Hari ini awak akan ceritakan sebuah kisah seram, kisah benar daripada awak untuk diceritakan kepada penonton seorang diri, hanya ditemani oleh cahaya lampu dan juga kamera sahaja. Jadi saya tinggalkan awak dekat sini dan awak boleh start cerita kisah seram dari awak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firas Azhad. Hari ini saya nak kongsikan sedikit cerita seram yang pernah saya alami waktu belajar dulu. Cerita ni saya kena waktu saya belajar kira tingkatan dululah. Sebab dulu nakal kan. So saya tercampak ke dalam sekolah berasrama. Bagi yang pernah duduk asrama, korang tahulah dia punya aktiviti harian dia daripada pagi sampai petang buat apa semua kan. So nak dipendekkan cerita, petang lepas solat asar, kita orang semua akan dibagi kebebasan untuk beriadah lah. Yang mana nak main futsal apa semua. So waktu tu, sebab time tu dah terlampau ramai yang main futsal, so saya decide untuk jogging. So saya ajak lah member saya untuk pergi jogging lah, untuk kira jogging kawasan sekolah tu. Tengah dalam jogging, tengah bersukaria apa semua, kelak ketawa. Dalam masa waktu kita orang jogging tu, kita orang pun lalulah dekat satu kawasan di mana kawasan itu sangat bersemak samun. Orang yang tak biasa ataupun first time lalu situ ke apa, dia akan rasa macam ada something lah kat situ. So awalnya kita orang jogging just macam jogging je, asal lepas daripada kawasan tu kira settle lah, kira macam jogging lepas kira caw macam tu. Dalam masa kita orang tengah jogging kat depan tu, ada sesuatu benda yang menarik perhatian saya. Benda tu kalau dilihat dengan mata kasar, dia teramatlah cantik susunan dia. Benda tu adalah batu yang disusun secara bertingkat. Macam kalau yang pernah tengok dekat sungai, yang kalau korang nampak ada satu besar, tiba-tiba kat atas ada batu bersusun, macam tu. So time tu yelah budak sekolah lagi kan, so dia macam kaki ni gatal sebab kita tak dapat main futsal. So kita nak lepaskan game tu, saya pun pergilah ke batu tu dan saya sepak batu tu. So bila dah sepak tu, dia rasa macam uish, puas lah macam tu kan. Lepas daripada kawasan tu, ada satu jalan straight di mana daripada kawasan tu sampai ke sekolah saya, di jalan dia straight. Saya pun buat challenge dengan kawan saya untuk ajak dia untuk lari pecut. So dia pun accept saya punya challenge apa semua. So kita orang pun berlumba macam biasa. Sebab sampai je dekat asrama tu, kita orang pun naik dom, siap-siapkan diri apa semua untuk pergi ke surau lah untuk solat maghrib asrama kan. So bila dah siap apa semua, dia sampai je dekat surau tu, badan saya dah rasa lain macam. Saya rasa yang badan saya teramat-amat lemah. Yang macam kalau korang pernah kena demam panas ke apa, dia macam tu, dia rasa macam nak baring. Rasa macam ada benda bertindih lah macam tu, macam ada budak duduk atas kan. Lepas tu saya pun cakap dengan kawan saya, cuba kau rasa badan aku demam ke? Tu dia rasa, dia cakap, badan kau panas. Badan kau panas yang betul-betul macam orang demam panas. Saya pun dah rasa macam, kenapa kan? Baru balik jogging tiba-tiba dah demam. Padahal jogging untuk sihatkan badan. Time tu anggapan saya yang tu lah. Sambil tunggu azan apa semua, kita orang buat macam biasa, mengaji apa semua. Bila azan berkumandang saja, mata saya automatik tertutup. Dia macam masuk je azan, mata saya terus berat. Kita tutup lah, senang cerita. Dia tutup, tak boleh buka. Mulut saya pun tak boleh nak berkata apa-apa. Dia macam automatik, macam orang tengah tidur dia macam tu. Lepas je dah habis azan, mata saya boleh buka balik. Nak dijadikan cerita, ada seorang ustaz yang pandai berubat time tu. Kebetulan dia ada dekat dalam surau tu. So dia pun datang kat saya. Dia tanya,
Firas okey tak? So bila ustaz tu dah tanya, awak Firas okey ke tak? Firas nak rehat ke, nak balik ke? Saya diam je. Saya macam tak mampu nak kata apa-apa sebab saya nak cakap tapi tak boleh. Dia macam berat lah, memang mata semua tak boleh buka. Lepas tu ustaz tu pun suruh saya balik asrama untuk rehat lah. Tepat pada pukul 12 malam saya tersedar, and lepas tu saya terus tak ingat apa-apa time tu. And esoknya tu kawan saya cerita kat saya, malam yang saya tersedar tu, saya seolah-olah macam tengah baring, lepas tu terduduk. Macam kita baring, terus kita bangun macam tu. Lepas tu baring balik, bangun balik. Dalam 5-6 kali saya buat macam tu. Lepas tu diorang semua macam kecoh lah. Macam sebab kita orang asrama biasa lah, macam pukul 12 semua tidur lambat. So diorang macam, ish, kenapa dengan Firas tu? Kenapa dengan Firas tu? So diorang pun panggil ustaz ni. Bila panggil, ustaz tu pun berubat apa semua, baca apa yang patut. Tapi time tu yang saya dapat rasa, badan saya daripada ujung kepala sampai ujung kaki memang kebas. So nak dipendekkan cerita, lepas dah settle apa semua, settle tu pun lama juga, dalam pukul 4 pagi. Ustaz tu cakap, ustaz tu tanya balik lah, awak pergi mana petang semalam? Saya pun cerita, saya cakap saya pergi jogging, lepas tu saya nampak batu, saya sepak. Ustaz tu cakap rupanya batu yang saya sepak tu, anak jin tengah main dekat situ. So salah satu batu terkena kepala anak dia. Anak dia yang tak puas hati, anak dia yang serang saya. Dia ada tiga ekor jin. Yang seekor time maghrib dia duduk atas bahu saya. Yang lagi 2 ekor tu dia kacau lah, dia macam kacau saraf apa semua dia buat sampai saya rasa kebas macam tu. Tu antara pengalaman dan kisah yang saya tak boleh lupakan lah. Okay, kesimpulannya kat sini, kalau korang ataupun anda semua pergi kat satu tempat yang anda tak biasa, yang anda rasa macam pergi tempat tu ada rasa something ke apa, kalau jumpa benda pelik atau nampak benda pelik, jangan tegur, jangan usik, just ignore je benda tu supaya diri anda tak dikacau lah. Itu saja daripada saya.